Lalu yang pertama ni yang disebutkan oleh Allah, yang pertama ni Allah kata apa? Kalau kamu tak nak Islam, kamu tak nak perjuang Islam, kamu tak nak menjadi orang hamba-hamba Allah yang memegang Al-Quran, tapi kamu kena ingat, aku akan ganti orang lain. Sebagaimana dulu aku pernah ganti orang lain. Maknanya apa? Aku bawa satu kaum. Sebab Islam ni dia bukan agama orang Melayu saja. Mereka yang balik ini mereka merosakkan Islam dari dalam. Lalu mereka ini maknanya orang kata apa? Gunting dalam lipatan. Dipanggil api dalam sekam. Dipanggil orang-orang yang pepat di luar, rencong di dalam, ataupun double standard, ataupun mereka ini yang namanya munafik, atau mereka ini yang namanya nafsu, atau yang namanya syaitan, yang mana kita nak bawa benda ini balik kepada Allah, lalu dia mesti orang itu orang yang beriman, kekasih Allah. Itu yang disebutkan ciri-ciri dia. Sehingga Allah menyebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 54, Allah menyebut dengan perkataan ya ayyuhalladzina amanu. Allah mengulang balik perkataan amanu. Sebagaimana dalam solat, sebagaimana dalam puasa, sebagaimana dalam zakat, sebagaimana cara masuk Islam tadi 208 Al-Baqarah, dalam sebagaimana cara menegakkan Islam secara syumulnya dengan syariat ad-din dalam surah Asy-Syura ayat 13. Allah sebut lagi dalam surah yang sama, surah Asy-Syura, Allah sebut dengan perkataan am lahum syuraka'u syara'u lakum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Adakah bagi kamu itu ada tuhan-tuhan gandingan yang boleh mencipta undang-undang, peraturan, agama seperti Allah? Wa na'udzubillah. Tak ada. Tapi nak sebutnya Allah memberitahu itulah merupakan galangan ataupun ancaman kepada akidah umat Islam hari ini. Dalam keadaan ini, subhanallah, Allah letakkan ciri-ciri orang yang nak menegakkan Islam ini. Lalu yang pertama ni yang disebutkan oleh Allah, yang pertama ni Allah kata apa? Kalau kamu tak nak Islam, kamu tak nak perjuang Islam, kamu tak nak menjadi orang hamba-hamba Allah yang memegang Al-Quran, tapi kamu kena ingat, aku akan ganti orang lain. Sebagaimana dulu aku pernah ganti orang lain. Maknanya apa? Aku bawa satu kaum. Sebab Islam ni dia bukan agama orang Melayu saja. Dulu orang Arab dia tak Islam, bila sebut dia ambil Islam dia jadi hebat. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dia orang Kurdis, dia bukan orang Arab, dia ambil Islam dia jadi hebat. Macam Muhammad Al-Fatih, dia bukan orang Arab, dia orang Turki. Bila mana dia ambil Islam dia jadi hebat. Muhammad Al-Fatih yang membenarkan janji Rasulullah dalam keadaan membuka Turki Latuf Tahanna Konstantinia. Dia membuka kota Konstantinopel ataupun Istanbul yang hari ini merupakan pembukaan yang begitu agung dengan jarak 860 tahun lebih. Yang buka ini semua bangsa-bangsa yang bukan Arab. Tetapi bila ambil Islam, kita terima Quran, Melayu pun jadi hebat. Kalau Melayu tak nak, Allah pilih orang Cina ambil Islam, Cina jadi hebat. Orang Cina tak nak, Allah pilih orang India. India ni amalkan Islam, dia jadi hebat. Lalu inilah yang disebutkan. Fasaufa ya'tillahu biqaumin. Al-Ma'idah 54. Allah kata, aku akan bawakan satu kaum, satu golongan yang nak menegakkan Islam. Ciri-ciri dia pertama sekali kata Allah, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Yang pertama sekali, Allah kasih mereka, mereka kasih Allah. Cinta berbalas. Maknanya Allah kasih mereka satu, dan mereka kasih Allah. Kita boleh kata kita kasih Allah. Macam mana kita nak tahu kita kasih Allah? Allah kasih kita, tak ada jaminan. Kita kata hari pagi ni kita kasih Rasulullah, ada jaminan ke Rasulullah kasih kita? Sebab tu kata ulama, nak tahu macam mana Allah kasih kita, tengok macam mana kita kasih Allah. Macam mana kita pulun dengan perintah Allah. Macam mana kita nak menegakkan agama Allah. Kesungguhan kita itu menunjukkan kita itu cakna kita kasih ataupun tidak. Kita kasih Rasulullah, adakah dengan sekadar kita berselawat saja, kita memakai pakaian sunnah Rasulullah saja yang sunat? Tapi nak sebutnya tanda kasih kepada Rasulullah, tengok
betapa mana kita nak menegakkan apa yang Nabi bawa. Itu tanda-tanda yang hebat, yang kuat dalam kehidupan kita. Sebab tu jangan kita tanya Allah kasih kita atau tidak. Jangan kita tanya Nabi kasih kita atau tidak. Cuba tanya diri kita sendiri. Berapa banyak kita kasih Rasulullah? Betapa banyak kita kasih Allah? Betapa banyak perintah-perintah Allah dalam Al-Quran yang kita nak tegakkan? Berapa banyak kita nak melaksanakan apa yang Allah perintah, nak tinggal apa yang Allah larang dalam kehidupan kita, peribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita. Berapa banyak daripada Al-Quran yang kita nak tegakkan? Ini persoalan kita. Dan sebab tu sahabat yang saya kasih sekalian, pertama dia kata Allah dalam ayat Al-Ma'idah 54, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Mereka itu Nabi Allah kasih mereka dan mereka itu kasih Allah. Yang kedua, azillatin 'alal mu'minin. Sifat orang yang beriman ini, dia sangat rendah diri dengan orang yang beriman. Dengan orang beriman dia sangat kasih, dia rendah diri, dia tak ada buruk sangka. Dengan orang beriman dia bermudah-mudah. Dia tidak berpayah-payah dengan orang beriman. Sebab orang beriman ini ialah saudara seakidah dengan dia. Kasihnya dengan orang beriman itu kerana asasnya ialah iman. Lalu bila orang itu ada asas iman dan dia beriman, lalu dia bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Lalu inilah yang kita sebut, sampai timbul ithar. Lebihkan diri sendiri, lebihkan orang lain dari diri sendiri. Ini kemuncak daripada ukhuwah. Dia tak makan, orang lain tak makan, orang nak bagi dia kata tak apa, bagi ke orang lain. Dalam peperangan, dalam siri peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat cedera nak air, mari orang nak bagi air, dengar nombor dua nak air, yang pertama kata bagi yang kedua, bawa air pergi kedua nak bagi air, yang kedua dengar ketiga nak air, yang kedua kata beri ketiga. Bila pergi ketiga tak sempat minum air, meninggal syahid. Balik kedua syahid, balik yang pertama pakat syahid. Dalam keadaan nazak, nak meninggal, kehausan, masih lagi memikirkan sahabat dia, masih memikirkan saudara dia, melebihkan orang. Tengok diri kita dalam situasi PKP ni, macam mana kita diuji oleh Allah. Adakah kita menjadi orang yang menolong orang, ataupun orang yang tak ada perasaan pada orang yang susah, ataupun mementingkan diri sendiri? Kita dapat bantuan, minta lagi bantuan, minta lagi bantuan. Ada orang yang berhak dapat bantuan, tak dapat bantuan. Ada orang juga dia berhak dapat bantuan, tapi melihatkan sahabatnya yang dia kasih, dia kata berilah pada orang tu, padahal dia sendiri berhajat kepada bantuan. Ini sifat orang yang beriman. Azillatin 'alal mu'minin. Bukan dengan orang beriman je nak cerca, apatah lagi alim ulama. Kita hari ni saya pun tak tahulah, kadang-kadang lagi belajar tinggi, lagi kurang ajar dengan ulama. Kita nak nilai tok-tok guru kita, ulama-ulama yang bukan level kita. Macam kita nak mempertikaikan Imam Asy-Syafi'i, Imam mazhab yang 4. Tok-tok guru ini bukan sebarangan orang. Sebab tu kita ni tanda belajar kita berkat, kita ni jadi manusia yang semakin beradab, semakin rendah diri, makin banyak belajar, makin rendah diri. Bukan mendabik dada, aku pakar hadis, aku ni alim, aku ada PhD. Bukan itu nilainya. Sebab itu bila ini nilai yang ada, kita tak jadi lagi orang-orang yang beradab, orang yang beriman, orang yang kasih kepada saudara-saudara dia. Sebab itu bila kita belajar ni, dia mesti ada keberkatan. Sebab tu kadang-kadang lagi belajar lagi tak berkat. Dulu baca Quran, tak baca dah. Dulu berzikir, tak berzikir dah. Dulu berselawat, tak berselawat dah. Semua benda bida'ah. Semua benda tak betul. Sebab itu bila kita belajar, kita semakin kurang hajar, kita semakin biadab, kita semakin tak beramal, mesti somewhere something wrong somewhere. Ataupun kita kata bukan something wrong lagi, so many things are going wrong. Banyak benda yang dah tak betul. Kerana apa? Tak ada keberkatan. Sebab itu benda yang kita belajar walaupun sedikit, dia ada keberkatan. Maknanya biar ada peningkatan dalam pemahaman kita, dalam iman kita, dalam kita punya amalan kita, maka itu yang dipanggil peningkatan, itu yang dipanggil keberkatan. Walaupun sedikit, tetapi yang sedikit itu dia berkekalan. Al-qalilul mustamir khair minal kathir al-munqati'. Yang sedikit itu berkekalan lebih baik daripada yang banyak, tetapi apa dia? Tetapi dia terputus. Sebab itu kita pada hari Jumaat,
Dia ajar kita, dia sunatkan membaca surah Al-Kahfi. Kenapa tuan-tuan? Antara hikmah dia. Antara peristiwa surah Al-Kahfi itu iaitu Allah mendidik Nabi Musa. Wahai Musa, kat zaman kau ni kalau kau rasa kau alim, kau banyak ilmu, ada lagi hebat daripada kau. Kau pergi berjumpa belajar dengan Nabi Khidir. Bila pergi ke Nabi Khidir, Nabi Musa tak boleh belajar. Sebab ada benda yang Allah berikan Nabi Khidir, tak ada pada Nabi Musa. Allah beri dia ilmu mauhibah, ilmu laduni. Dia boleh nampak masa depan. Jadi bila kita ni nampak benda-benda yang pelik, letak dalam hati ni sangka baik dulu. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku pada orang tu. Tuan-tuan tak kenal saya, nak cerita pasal saya, boleh ke? Saya tak kenal tuan-tuan, saya cerita pasal tuan-tuan. Bukan layaknya saya nak cerita. Sebab apa? Kita tak berjumpa, kita tak kenal. Apatah lagi orang yang sudah meninggal. Kita nak cerita tentang mereka, kita tak jumpa mereka. Macam mana kita nak cerita tentang mereka? Betapa jahatnya kita. Lalu sebab itu kena ada rendah diri dengan orang yang beriman, azillatin alal mu'minin. Yang ketiga, a'izzatin alal kafirin. Yang ketiga dengan orang yang menentang Islam. Orang yang betul-betul menentang Islam, orang kafir yang mendendam dengan Islam, bersifat tegas, ada prinsip. Ini prinsip kami Islam. Dan Islam ada prinsip. Walaupun orang itu sembah berhala, lalu Allah mengajar pada kita, jangan hina sembahan mereka. Nanti mereka akan hina balik Tuhan kamu Allah dalam keadaan mereka jahil. Ini adab-adab kita. Tetapi kalau orang itu menyerang kamu, kamu kena mempertahankan Islam. Mereka menghina Quran kamu, mereka menghina Nabi kamu, Al-Quran kamu kena apa? Kamu kena pertahankan. Tapi kita dengan orang kafir, peluk cium. Dengan orang Islam, kita hina pula. Ini terbalik. Diajar oleh Allah bersifat mulia, rendah diri dengan orang yang beriman, bersifat tegas kepada orang yang menghina Islam. Terbalik pula kita hari ini. Erti kata lain, manusia sudah terbalik. Dia tidak memahami dah konteks apa sebenarnya. Saya ada ramai kawan-kawan yang bukan Islam yang baik. Kami saling hormat menghormati. Mereka faham bahawa Islam ni agama persekutuan. Mereka juga memahami dalam peruntukan perundangan negara, agama lain bebas dilaksanakan. Tapi dengan syarat-syarat dia, dengan peruntukannya, dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Lalu kita saling hormat menghormati. Hormat menghormati inilah yang diajar oleh Allah. Bukan undang-undang kita. Allah mengajar dalam Al-Quran. Sebab itu bila kita beramal dengan Quran, orang-orang yang bukan Islam terasa apa dia? Mereka dihormati. Terasa hak mereka dijaga. Sebab itu menyebabkan mereka juga tak rasa selamat, antaranya perbuatan orang Islam itu sendiri. Sebab itu kalau orang Islam dia beramal dengan Islam, maka senanglah kita mengurus dunia dan akhirat. Ramai sahabat-sahabat saya yang bukan Islam, kan baik dia, bahkan kadang-kadang lebih baik daripada orang Islam. Tapi erti kata lain, inilah hidup konsep bermasyarakat, prinsip yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, yujahiduna fi sabilillah. Dan dia berjihad, yujahiduna fi sabilillah. Perkataan jahada disebut, menyungguh dia dalam berjihad. Hidup dia, mati dia, nafas, angin yang dihembuskan dari hidung dia, yang dihirup daripada mulut dia, dihidup dalam erti kata lain, dia hanya mengingati Islam. Hidupnya untuk Islam, untuk mengabdi diri kepada Allah, memuliakan agama Allah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dah berapa dah? 1, 2, 3, 4. Yang kelima, dan bila dia berjuang, perkataan mujahadah disebut jihad. Kerana dia payah. Bila dia payah, wala yakhafuna laumata laim. Dan dia tidak takut celaan orang yang mencela. Sebab itu bila orang mencela sebahagian daripada agenda, bila seseorang itu hendak menegakkan agama Allah secara total, secara menyeluruh, sebagai adin, satu cara hidup yang lengkap. LGBT tak setuju, liberal tak setuju, orientalis tak setuju, kan? Sekularis tak setuju, pluralis tak setuju. Jadi banyak yang tak setuju. Jadi dalam keadaan tak setuju ini, dia berhadapan dengan Allah, Allah yang menzahirkan Islam. Liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Maka Allah akan menzahirkan agama ini walaupun dia benci oleh orang-orang yang musyrik. Lalu dalam hal ini juga disebut dalam suratul Ahzab, Allah mengajar kita ayat 39,
alladzina yuballighuna risalatillahi yakhshawnahu. Adapun orang-orang yang menyampaikan risalah tauhid, risalah Allah itu, wa yakhshawnahu, dia sangat takut pada Allah. Wala yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasibah. Dan dia itu sangat takut, dan dia tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai Tuhan yang akan menghisap dia. Ini suratul Ahzab ayat 39. Lalu di atas dasar inilah yang kita sebut, yang Nabi berpesan kepada Abu Zar dalam menyatakan kebenaran, dalam menyatakan apa yang disebut sebagai menyatakan kebenaran itu, kamu jangan takut dengan celaan orang yang mencela. Jangan kamu takut orang-orang mencela kamu. Tadi kita sebut dalam hadis, wa anta khuzni fillahi laumatul laim. Kemudian kita jumpa pula surah Al-Maidah ayat 54. Secara jelas Allah sebut wala yakhafuna laumata laim. Satu tu, satu ta. Jangan keliru pula. Itu grammar lah. Tapi nak sebut, Allah sebut jangan dan jangan kamu takut celaan orang-orang yang mencela kamu bila kamu nak menegakkan agama Allah. Memang akan orang cela. Bila orang cela kerana kamu buat kebaikan, lalu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang saya kasih sekalian, sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah, pada tahun masuk 13 tahun ke-13 kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ini duduk dalam Mekah berdakwah setelah Nabi diangkat jadi rasul 13 tahun. Lalu bila mana sebelum berhijrah ada dua perjanjian dimeterai, iaitu satu perjanjian Aqabah yang pertama, yang kedua perjanjian Aqabah yang kedua. Jadi maknanya dua kali. Bila Rasulullah berdakwah dekat Mekah, orang tak terima, orang tolak, yang peluk Islam tak ramai. Lalu Rasulullah menukar strategi pergi ke Habsyah. Adapun ke Habsyah dalam keadaan raja tolonglah, Raja Najash, namun bukan satu tempat yang baik untuk perkembangan Islam. Nabi pergi ke Taif juga, tidak berjaya. Yang beriman seorang je. Budak tu hamba kepada seorang dua laki-laki adik-beradik. Syaibah dengan Utbah. Kerja dia duduk dekat dusun, jaga anggur, jaga pokok-pokok. Dia seorang je beriman, memeluk Islam. Nabi kena baling batu. Tuan-tuan faham cerita ni? Jadi Nabi ni dia mengubah strategi. Pada musim haji, Nabi tengok siapa yang datang buat haji. Lalu sebelum datang Islam, mereka buat haji juga, tapi cara mereka lah. Mereka tawaf berbogel, mereka letak berhala keliling Kaabah, ada Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat, Al-Isham, berhala yang besar. Mereka dalam keadaan mereka buat haji, tapi haji cara jahiliyah. Lalu bila mereka datang, antaranya orang Yathrib, iaitu orang daripada Madinah. Lalu Rasulullah SAW mula mendekati mereka, dan bila Nabi bercakap, mereka rasa tertarik. Bila tertarik, mereka mula nak mengenal Islam. Itu timbulnya perjanjian Aqabah yang pertama. Kemudian beberapa orang peluk Islam, balik ke Madinah. Lalu Nabi kirimkan Mus'ab Ibnu Umair untuk pergi ke Madinah mengajar mereka. Akhirnya datang lagi tahun berikutnya 73 orang, 2 muslimat dan 71 muslimin berbai'ah di Aqabah. Kalau kita pergi ke Mina, kita akan jumpa tiang tempat lontar jamrat. Ada 3 tiang. Pertama ula, kedua wusta, yang ketiga Aqabah ataupun kubra yang paling besar sekali. Sebab tu jarak 300 meter daripada tiang Aqabah itu ada satu masjid dipanggil Masjid Aqabah. Masjid Aqabah inilah tempat Rasulullah berbai'ah dengan orang-orang yang datang daripada Madinah. Sebelum Rasulullah pergi ke Madinah berhijrah. Sebab Madinah ini berbeza dengan Taif, berbeza dengan Habsyah. Kerana orang-orang Madinah ini sanggup menerima Nabi ke Madinah, diberikan kepada Nabi itu kekuasaan untuk memimpin mereka, membina sebuah kerajaan yang berdaulat, yang ada teritori yang berdaulat, yang merdeka, ada rakyat, kemudian ada undang-undang yang turun iaitu Al-Quran, ada dustur, kemudian ada pemimpin. Lalu Rasulullah SAW melihat
bahawa inilah tempat yang dicari-cari. Sebab itu tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, kalau kita tengok Quran yang turun, pattern ayat yang turun sebelum dan selepas hijrah sangat berbeza. Sebelum berhijrah, ayat-ayat hukum tak turun. Ayat hukum turun bila berhijrah. Kenapa? Ayat-ayat hukum perlu disandarkan pada sebuah negara yang berdaulat untuk dilaksanakan. Turunnya ayat-ayat hudud, ayat-ayat qisas, zina, orang minum arak, mencuri, semua turun setelah berhijrah. Kerana ayat-ayat ini akan dikonunkan, ditakninkan, diperlembagakan sebagai satu dustur perlembagaan hidup. Lalu bila mana nak pergi ke Madinah, Rasulullah ni telah diberi janji oleh orang-orang Madinah, orang Yathrib, nama lama Madinah. Lalu mereka berjanji di Aqabah. Yang menariknya, poin-poin dari perjanjian Aqabah yang kedua, mereka bertanya pada Rasulullah, "Alama nubayyi'uka ya Rasulullah?" Di atas perjanjian apa kami nak berjanji dengan kamu, wahai Rasul Allah? Nabi minta 5 benda. Pertama, Nabi kata, ala sam'i wa ta'ati fin nasyati wal kasal. Kamu dengar dan kamu taat perintah aku ketika kamu rajin dan malas. Kamu kuat dan kamu lemah. Kamu bersemangat, kamu tak ada semangat. Bila aku perintahkan, kamu kena taat. Inilah Islam. Sebab tu Islam ini, solat itu wajib ketika kita rajin tak rajin. Solat tetap wajib. Cuma ketika malas itu, janganlah sampai kita mengingkari kefarduan solat. Kalau boleh, kita mendirikan solat. Ini permintaan Nabi. Yang kedua lagi berat. Wa 'alan nafaqati fil usri wal yusri. Maknanya, hendaklah engkau infakkan pada aku harta kamu ketika kamu susah dan senang. Nabi dahulukan usrun, baru yusrun. Nabi mendahulukan susah, baru senang. Kalau kita infak ketika kita senang, kita faham. Tapi kita sedekah dituntut oleh Rasulullah ketika kita susah. Yang ni maksudnya, kamu pegang sungguh janji aku, sebab tuntutan aku ni berat-berat. Jadi aku nak orang yang boleh memikul ni, orang yang boleh memahami dengan kasih sayang, dengan iman, dengan ilmu. Yang ketiga, Nabi minta lagi berat. Wa 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kita bincang hari itu. Yang ketiga, dituntut oleh Rasulullah kepada mereka itu yang baru peluk Islam, mu'alaf, supaya memahami Islam tu apa. Dia kata, hendaklah kamu membuat kerja suruh kebaikan, cegah kemungkaran. Benda yang susah ni, yang kita dah bincang. Nak lakukan kebaikan dan cegah kemungkaran pada peringkat kita, peringkat keluarga, anak-anak, peringkat masyarakat, peringkat jabatan, peringkat negara. Ini yang kita dah bincangkan lumat-lumat hari itu. Tanggungjawab al-amru bil ma'ruf wan nahyu ataupun nahi anil munkar. Kemudian diminta lagi yang keempat, lagi susah. Wa 'ala an taqumu fillahi wa la ta'khudhukum laumatul laim. Dan hendaklah aku tuntut kamu supaya iqamah. Wa an taqumu fillah. Tambah tak tadi? Iqamatid din wa siyasatud dunyabi. Tegakkan agama. Syara'a lakum minad dini ma wasa bihi Nuhan walladhi auhayna ilaika wa ma wasayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin. Iqamah disebut an aqimuddin. Aku minta kamu tegakkan Islam dekat Madinah. Tegakkan Islam tu kat Madinah. Islam tu sebagai satu cara hidup yang lengkap, yang sempurna. Jangan kamu ambil selain daripada Islam. Islam dah sempurna dah. Kamu ambil Islam saja, tegakkan dalam seluruh hidup kamu. Yang tadi masuk Islam tu kafatan, menyeluruh. Ya, ini benda susah ni. Yang terakhir yang Nabi minta, wa 'ala an tansuruni idza qadimtu ilaikum wa tamna'uni mimma tamna'una anfusakum wa azwajakum wa auladakum wa amwalakum bi anna lahumul jannah. Dan hendaklah engkau menolong aku idza qadimtu ilaikum, sekiranya aku menuntut kamu supaya menolong aku dengan jiwa dan raga kamu, tolong aku dan kamu pertahankan aku dari serangan musuh ke atas aku, sebagaimana kamu mempertahankan diri kamu, isteri kamu, anak kamu, harta kamu, dan bagi kamu ialah syurga Allah Subhanahu wa taala. 5 perkara ini merupakan perkara yang berat yang dituntut oleh Rasulullah kepada sahabat yang baru peluk Islam, baru mengucap 2 kalimah syahadah. Tiba-tiba bila mereka minta, Rasulullah kami nak janji apa dalam Islam ini, Nabi menyebut 5 syarat janji yang begitu ketat, yang begitu berat kepada orang yang baru peluk Islam. Nak sebutnya
Orang-orang ini, orang-orang yang memahami ini, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu, orang yang kasih kepada Allah, yang disebut sebagai kekasih Allah, yang disebut sebagai Hizbullah, orang-orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kerangka 5 perkara itu disebutkan dengan perkataan wa ala an taqumu fillahi wa la ta'khudhukum laumatul laim. Dan dalam kamu menegakkan Islam, kamu ni jangan kamu hiraukan celaan orang-orang yang mencela. Lalu orang-orang yang mencela itu tidak memberi bekas kepada kamu. Kerana apa? Sebab kamu itu orang-orang yang kuat. Sebab itu dalam hal ini kita tengok dalam keimanan sahabat-sahabat Nabi yang ada kualiti, yang tidak takut celaan orang yang mencela, Allah sebutkan kualiti mereka. Kita bincangkan dalam tempoh hari itu suratul Ahzab, bagaimana keadaan iman mereka. Dalam hal ini Allah menyebut perkataan zalzalah. Zalzalah ni kalau kita tengok dalam Al-Quran, surah Az-Zalzalah. Az-Zalzalah ni sahabat-sahabat nama bagi hari kiamat. Nama bagi hari kiamat ialah zalzalah, goncangan. Allah menggunakan perkataan zalzalah itu kepada iman sahabat-sahabat yang diuji. Antaranya suratul Ahzab secara khusus, iaitu tentang nama kompolot ataupun kumpulan ataupun satu pakatan jahat daripada latar belakang yang berbeza, yang kafirnya, Yahudinya, munafiknya. Dan kita baca benda ni, kita ulang-ulang cerita ni dalam takbir raya, raya fitri, raya fitrah, raya puasa dan juga raya haji. Wa hazamal ahzaba wahdah. Ketika hari raya, Allah suruh kita ini mengenang satu peristiwa yang hebat yang berlaku dalam bulan Syawal, peperangan namanya peperangan Ahzab atau peperangan Parid, yang mana ataupun nama lain peperangan Khandaq, berlaku pada 5 Hijrah pada hari raya. Kerana begitulah dahsyatnya, hunalika tuliyal mu'minuna wa zuzilu zilzalan syadida. Allah sebut, dan dalam peperangan itu bagaimana orang